Douglas Luiz adalah fokus pertama video kali ini. Ya, kebiasaannya pengurus fantasi akan mengelak dari membeli perancang bertahan suatu pasukan. Namun, Luiz menggalas tugasan penalti dan juga tugasan bola mati pasukan Villa. Game week ini menentang West Ham di Villa Park bakal menjadi pertembungan yang hangat. Kedua-dua pasukan ingin mengejar slot untuk saingan Eropah pada musim hadapan. Berkemungkinan besar, situasi sepakan penalti bakal terjadi. Dengan Watkins yang gemar mendapatkan penalti, Douglas Luiz adalah mampu milik untuk pengurus fantasi yang tidak mempunyai bajet untuk mendapatkan Musa Diaby. Fokus seterusnya ialah Konstantinos Tsimikas. Ya, ini betul-betul, ini bukan cobaan. Stats di hadapan anda adalah stats semasa bagi Tsimikas musim ini. Semua sudut mencatatkan 0.00 rating stats. Namun, pada IB yang lepas, Tsimikas telah membuat satu umpanan gol untuk gol pertama Greece ketika menentang Ireland dalam perlawanan kelayakan Euro 14 Oktober yang lalu. Selepas Robertson dikabarkan bakal terlepas aksi EPL selama 10 minggu, netizen FPL terus memperhangatkan pemilikan jangka pendek Tsimikas di laman sosial. Persoalannya, adakah semudah itu? Klopp pernah menggunakan tren di pertahanan kiri. Joe Gomez juga pernah beraksi di posisi Robertson suatu ketika dahulu. Oleh itu, membawa masuk Tsimikas adalah high risk, high reward. Jika kena, kenduri besar. Jika tidak, bucu katil menanti anda. Yoani Wissa adalah aset yang ketiga menjadi fokus kali ini. Selepas hanya cemerlang pada awal musim, aset Brentford ini telah dijual secara berjemaah oleh pengurus fantasi global setakat ini. Namun, adakah bijak menjual beliau sebelum mereka bertemu Burnley di laman sendiri? Ya, dengan ketiadaan Rico Henry, corak serangan Brentford kian tumpul. Tetapi, Burnley adalah sangat menyedihkan di bahagian pertahanan. Lebih-lebih lagi ketika beraksi di laman lawan. Bagi hamba, Wissa adalah calon don't buy, don't sell game week ini dan ianya sesuai dibeli untuk pengurus yang bakal menggunakan kad liar pada game week 10. Ini adalah kerana selepas game week 10, jadual Brentford semakin keras. Marcus Rashford adalah fokus seterusnya. Ya, seperti aset Brentford dan Bruno Fernandes, jika anda tersepit dengan Rashford dari game week 1 lagi, mengapa pula ingin menjual Rashford apabila United bakal menentang Sheffield United game week ini, bukan? Rashford adalah sesuai untuk disimpan sahaja game week ini. Ditambah pula, Rashford kini telah 3 game week berturut-turut dikeluarkan Ten Hag pada sekitar minit ke-70. Risiko rotasi adalah semakin tinggi dari game week ke game week buat Rashford. Garnacho adalah ancaman buat beliau. Namun, selepas menjaringkan 1 gol ketika menentang Itali bersama skuad England, Rashford dijangka bakal mendapat keyakinan dan form beliau musim lepas. Menentang Sheffield United adalah sesuai untuk melonjakkan keyakinan perancang kebangsaan England ini. Sheffield United adalah pasukan EPL yang dibolosi paling banyak setakat ini. Heung-min Son adalah fokus aset yang kelima. Game week ini, Spurs bakal menentang Fulham di laman sendiri. Fulham adalah pasukan 7 terburuk dari segi rekod dibolosi. The Cottagers telah dibolosi 13 gol setakat ini. Sangat menyelerakan, bukan? Namun di laman sosial telah tersebarnya video Son kelihatan seperti menahan sakit pada separuh masa pertama dalam pertembungan Korea Selatan dan Vietnam yang lepas. Berkemungkinan besar, Son akan dikeluarkan awal sekali lagi oleh Postecoglou dalam lingkungan minit ke-70. Namun, mampukah Son memberikan anda pulangan mata dalam tempoh tersebut? Jika anda tidak yakin, elakkan melantik Son sebagai kapten pasukan anda. Untuk penutup fokus aset yang terakhir kali ini ialah Phil Foden. City bakal menentang Brighton di laman sendiri game week ini. Dari segi stats musim ini, Foden tidak menarik hati. Namun, setelah mengambil kira masalah pertahanan Brighton dan juga kemunculan semula Rodri, Foden mempunyai peluang untuk menyinar game week ini. Dengan ketiadaan KDB, Bernardo yang sering kali digunakan di sayap kanan City kini memonopoli bahagian kreatif tengah City dan Foden pula dilihat terjamin di bahagian kanan serangan kelab juara EPL musim lepas ini.
Foden juga kerap berada pada kedudukan yang dekat dengan gol lawan. Cuma musim ini hantaran kurang tiba kepada beliau. Dengan kekalahan di tangan Wolves game week lepas, sudah pasti Pep ingin mendapatkan semula rentak kemenangan game week ini. Dijangkakan serangan bertali arus City bakal melumpuhkan barisan pertahanan Brighton. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.